Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar bab 3 iaitu zaman prasejarah. Untuk tajuk ini, kita mempunyai 5 subtopik iaitu yang pertama, maksud zaman prasejarah. Yang kedua, lokasi zaman prasejarah di dunia. Yang ketiga, ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Yang keempat, kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Dan yang terakhir, zaman prasejarah di Malaysia. Untuk hari ini, cikgu akan mengajar tajuk yang pertama dan yang kedua iaitu maksud zaman prasejarah dan lokasi zaman prasejarah di dunia. Kita tengok tajuk kita yang pertama iaitu maksud zaman prasejarah. Okey, apa itu zaman prasejarah? Zaman prasejarah adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Manusia tidak mempunyai tulisan untuk mencatat dan merekodkan kegiatan kehidupan mereka. Okey, pada zaman ini ia terbahagi kepada dua iaitu zaman batu dan juga zaman logam. Okey, sekarang kita tengok apa itu zaman batu. Okey, zaman batu merujuk kepada penggunaan teknologi batu dalam kehidupan seharian manusia. Ia terbahagi kepada 3 tahap iaitu yang pertama zaman Paleolitik, yang kedua zaman Mesolitik dan yang ketiga zaman Neolitik. Okey, zaman Paleolitik juga dikenali sebagai zaman batu lama, manakala zaman Mesolitik juga dikenali sebagai zaman batu pertengahan, manakala zaman Neolitik pula dikenali sebagai zaman batu baru. Seterusnya kita akan pergi kepada huraian setiap zaman. Okey, apa itu zaman Paleolitik? Okey, zaman Paleolitik adalah zaman yang menggunakan teknologi batu secara ringkas. Biasanya peralatan yang digunakan adalah daripada batu dan juga tulang. Okay, untuk zaman Mesolitik, pada zaman ini cara hidup semakin berkembang. Cuaca zaman ini pula tidak terlalu sejuk dan kegiatan ataupun aktiviti yang biasa dilakukan adalah aktiviti memburu dan juga menangkap ikan. Okey, pada zaman Neolitik pula, tahap teknologi dalam kehidupan manusia menjadi semakin baik dan antara aktiviti yang mereka lakukan adalah kegiatan bercucuk tanam, membuat tembikar dan juga menternak binatang. Seterusnya kita beralih ke zaman logam. Okey, pada zaman ini, peralatan yang digunakan adalah terdiri daripada logam iaitu besi dan juga gangsa. Pada zaman ini, masyarakat mula melakukan aktiviti pelayaran. Okey, selain itu, aktiviti pertukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa juga berlaku. Selain itu, mereka juga menggunakan peralatan besi seperti kapak, tulang mawas, beliung dan juga mata lembing. Okey, selain dari itu, mereka juga menjalankan kegiatan berburu dan juga bertani. Seterusnya kita lihat pula tempoh masa zaman prasejarah. Okey, zaman Paleolitik bermula sekitar 2.5 juta tahun dahulu sehingga 8,000 sebelum Masihi. Kemudian diikuti dengan zaman Mesolitik sekitar tahun 12,000 hingga 4,000 sebelum Masihi. Kemudian disambung dengan zaman Neolitik sekitar tahun 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Dan yang terakhir zaman logam sekitar tahun 3,500 sebelum Masihi sehingga 500 sebelum Masihi. Sekarang kita lihat pula lokasi zaman prasejarah. Di manakah terletaknya lokasi zaman prasejarah pada masa dahulu? Okey, biasanya zaman prasejarah wujud di dua kawasan iaitu di kawasan terdedah seperti di lembah sungai dan juga kawasan tertutup seperti di dalam gua. Okey, sekarang kita lihat pula jadual ini yang mana menunjukkan lokasi dan juga tapak sejarah yang diiktiraf oleh UNESCO.
Okey, contoh-contoh lokasi tersebut adalah seperti Gua Chauvet di Perancis, Altamira Spanyol, Çatalhöyük di Turki, Şarm el-Sheikh di Iran, Zocoudern di China, Bhimbetka di India, Stonehenge di Britain dan juga Göbekli Tepe di Turki. Okey, semua lokasi ni adalah lokasi yang telah diiktiraf sebagai tapak bersejarah oleh UNESCO. Seterusnya kita lihat pula lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okey, di Asia Tenggara kita ada di negara Thailand iaitu Ban Chiang, Lenggong Malaysia, Gua Lingbua, Pulau Flores Indonesia, Gua Tabon di Filipina, Sa Yun di Vietnam dan juga Gua Padahlin di Myanmar. Okey, nampaknya tadi itu adalah slide kita yang terakhir. Jadi setakat ini dulu kelas kita untuk hari ini. Cikgu akan sambung kelas kita untuk tajuk yang ketiga dalam video yang berikutnya. Jadi secara rumusannya hari ini kita telah belajar tajuk yang pertama dan juga tajuk kedua iaitu maksud zaman prasejarah dan juga lokasi zaman prasejarah di dunia. Jadi cikgu harap kamu dapat faham tajuk kita hari ini sebelum kita masuk tajuk yang seterusnya iaitu tajuk ketiga ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Sehingga bertemu lagi. Bye.